Okey. Boleh tengoklah kertas yang kamu pegang tu. Okey, macam mana jawab soalan ni? Soalan ni soalan yang mudah kan? Tu dia kata 6A mesti soalan tanya simple. Hukum apa, definisi, soalan mengingat kan? Okey, kita baca soalan pertama kan. Dia kata sini, kita tekan ya. Raja ada 6.1A, 6.1B menunjukkan dawai kupram dalam medan magnet apabila arus mengalir melaluinya lah kan. Okey. Okey, jadi tengok sini. Kamu tengok kan. Namakan hukum digunakan untuk menentukan arah ayunan dawai kupram itu. Arah ayunan. Jadi ayunannya kita tengok arahnya ke kanan. Betul tak? Ke kanan. Arahnya ke kanan. Jadi ada satu peraturan untuk menentukan tangan menentukan ni. Jadi kamu tahu juga kan, peraturan tangan kanan atau kiri tu masalah sikit kan. Tangan kanan atau kiri tu masalah. Okey, untuk tips untuk cikgu hari ni, untuk tentu tangan kanan dan kiri, kita tengok dulu ada tak arus dalam soalan ni. Tengok ada arus kan? Ada arus. Arus simbolnya adalah I. Betul tak? I. Jadi kita guna kiri kanan kan. Kalau kiri ada I kan. Kiri. Kiri maksudnya ada I. Ni cikgu punya kaedah lah kan. Bila ada I, maksudnya kiri lah. Jadi kita guna peraturan tangan kiri Fleming. Boleh kan? Dan Fleming ni kena eja betul-betul kan. Jangan kamu eja salah. Kalau kamu eja salah, maka akan dipotong. Tu dia. Peraturan tangan kiri Fleming. Hukum tangan kiri Fleming. Tengok apa dia beritahu. Fleming tangan kiri. Okey. Tengok kan. Ada yang jawab terbalik macam ni. Kiri tangan Fleming. Ini dalam skema dia tak terima. Kan? Tapi kalau cikgu bagi jugalah ada kiri tangan kan. Tapi sebab dah skema dah cakap macam tu, cikgu kena sebut kat kamu lah kan. Dia tak terima lah. Tak sesuai untuk jawapan ni. Dia strict sikit lah skema untuk soalan ni. Jadi kalau kamu jawab betul, hukum tangan kiri Fleming, dah tak ada masalah lah. Kamu orang kata memang kamu jawab mendekati skema. Jadi tak ada masalah kan. Tak ada masalah langsung lah. Dan dapat markah tu pun senang lah. Okey kan. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Ada soalan nak tanya tak? Cikgu, Ya. Fleming tu double M ke 1M saja? 1M. 1M kan? Tu kamu check balik. 1M. Tak apalah. Cikgu rasa memang 1M lah. Cikgu dah buat 1M. Betul kan? Kalau ada kesilapan, beritahu aku. Cikgu tersilap. Memang 1M. Kan? Okey kan? Boleh kan? Betul cikgu Ahmad ni. Ahmad Ilmi. Betul tak? Tak apalah. Kita teruskan lah kan? Okey, nanti kamu semak sama cikgu ni kan? Cikgu kena tengok buku teks. Apa-apa tengok buku teks. Ejaan dia tu kan? Okey. Okey, cikgu teruskan. Okey, kita jawab soalan ni. Soalan menganalisis. Menganalisis. 1M kan? Sekali ikut kan? Kita tengok sini. B, perhatikan Raja. Tak boleh cakap tidak. Bandingkan. Disuruh bandingkan. Kalau bandingkan, jawapan dia mesti macam ni. Jawapan dia mesti lebih besar. Okey. Lebih kecil. Lagi satu, sama. Ini je jawapan dia. Lebih besar, lebih kecil, sama. Lebih rendah boleh. Lebih kurang, salah. Tak boleh kan? Lebih kurang tak boleh. Lebih besar boleh, lebih tinggi boleh. Boleh kan? Tu dia. Jadi kita guna perkataan-perkataan ni je. Kalau bahasa Inggeris, more than, less than, equal. Tu saja. Jadi kita jawab soalan ni. Bandingkan ketebalan dawai kupram. Jadi kalau kamu tengok gambar ni, dawai kupram dah nampaklah dengan mata kasar kamu sendiri. Dawai kupram ni macam mana? Dawai kupram ni macam mana? Jadi kita jawab macam ni kan. Ketebalan dawai kupram rajah 6.1A. Sambung. Lebih nipis. Lebih nipis. Kau boleh kata lebih kecil pun boleh kan. Lebih kecil daripada
rajah 6.1B. Kita jawab. Dan boleh tulis dalam simbol ketaksamaan. Kan? Katakan 6.1B lebih tebal kan. Dawai Cupra 6.1. Jadi kamu boleh buat 6.1B. Kita buat macam ni lah. Lebih ni kamu buat macam ni. Lebih tebal. Lebih tebal kan. Lebih tebal daripada lah. Selalu tulis ketebalan. Kalau cikgu suka kamu tulis ayat. Ketebalan dawai Cupra. Ikut balik soalan tu. Rajah 6.1B. Guna macam ni. Guna simbol ni. Boleh faham ke kan? Dapat markah 1. Okey kan? Banding ni 3 kali banding kan? Banding 3 markah. Tu dia kan? Okey, soalan yang kedua. Tengok sini. Saiz sudut ayunan dawai Cupra. Bila ada sudut, mesti ada 2 macam garisan lah kan? Jadi kita tengok sudut ni ada ni. Dengan ni. Jadi sudut ni di sinilah kita letak theta lah sini ya. Theta. Ini theta. Ni sudut dia lah. Kan? Jadi nampak jelas lah sudut tu macam mana kan? Jadi kita jawab macam ni kan? Saiz sudut ayunan dawai Cupra rajah 6.1A. Sambung. Lebih kecil daripada rajah 6.1B. Okey, bagus. Pandai. Ya, saiz sudut ayunan dawai Cupra rajah 6.1B lebih besar. Terbalik pun tak apalah kan? Jadi jawapan tu betul. Makna dia tak lari. Ni markah kedua. Okey, daya. Kita pergi daya pula kan? Daya yang bertindak ke atas dawai Cupra. Okey, cikgu buat macam ni kan. Bila kamu dapat ni, cikgu cadangkan kamu tulis sikit dekat gambar tu. Contoh tulis sini kan. Tebal, besar, tebal, rendah. Nampak? Sudut theta kan. Theta besar, theta kecil. Nampak? Okey, yang ketiga kita letak daya yang bertindak ke atas dawai Cupra. The force that act on the copper wire. Jadi kita daya yang bertindak ke atas dawai Cupra rajah 6.1B. Apa dia? Lebih besar daripada 6.1A. Ya, sebab juga 6.1B kan. Betul lah. Jadi lebih besar. Boleh nampak kan? Dapat markah 3. Jadi senang, banding, 3 markah. Jadi kita tengok sini, daya ini rendah. Daya ini tinggi. Bila seterusnya, tadi kita suruh banding. Sekarang kita nak buat hubungan. Bila nak hubungan, kamu tengok je gambar yang kamu dah tulis tadi. Apabila ketebalan bertambah, dayanya rendah. Betul tak? Dan sudutnya besar. Apabila daya besar, sudut besar. Apabila daya besar, ketebalan terbaliklah. Ketebalan bertambah, daya besar. Itulah kan. Dia akan tanya-tanya dekat-dekat situ je. Itu maksud soalan yang seterusnya. Iaitu hubungan. Okey, tengok soalan hubungan. Ini soalan hubungan. Dia kata ni, berdasarkan jawapan anda, nyatakan hubungan di antara daya. Daya tadi F. Dia tahu F ni besar. F ni rendah. Hubungan dengan ketebalan dawai Cupra. Jadi ni tebal dia. Tadi kita kata tinggi, besar. Ni tebal dia rendah. Jadi kita jawab macam ni. Apabila daya bertambah. Apabila ketebalan bertambah, daya akan Berkurang. Bertambah. Bertambah. Okey kan. Kamu jawab macam ni kan. Ketebalan wayar Cupra bertambah. Daya bertindaknya akan bertambah. Dan boleh jawab juga berkadar terus. Tapi cikgu galakkan kamu jawab bertambah. Lepas tu berkurang ke, bertambah ke, ikut. Ataupun semakin bertambah ke apa, jawab macam tu. Semakin bertambah ketebalan wayar, semakin bertambah daya. Baca tu pun boleh. Senang jawab simple je ni. Ketebalan bertambah, daya bertambah. Dah cukup. Itu pun boleh. Perkara terus ni cikgu tak berapa galakkan sangat lah. Untuk soalan ni betul lah kan. Cikgu tak bergalakkan sangat. Tu saja. Okey kan. Okey, untuk yang kedua. Saiz sudut ayunan. Jadi sudut ayunan tadi kita kata sudut ayunan ni ni tadi besar kan. Theta-nya besar. Ni theta-nya kecil. Jadi dia tanya daya.
apabila daya berkurang, cikgu buat macam ni. Daya berkurang, maka sudut ayunannya akan apa tu? Berkurang. Berkurang. Nampak tak? Senang dapat 5 markah. Senang kan? Ini soalan yang ada pada nombor 6 jawab ni kan? Nombor 5 ada, nombor 6 ada, nombor 11. Kamu boleh dapat 15 markah. Ini seumpama macam kertas 3 kamu markahnya. Yang kamu ambil hari tu. Markah dia sama senang kan? Senang. Okey, tak apa, kita teruskan soalan yang seterusnya daripada ni lah. Ini soalan menganalisis yang kamu mudah dapat markah. Bagi pelajar-pelajar yang frust, kata fizik susah lah apa, inilah peluang kamu nak grab, nak dapatkan markah tinggi ni. Okey kan? Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Ini soalan kita panggil soalan memahami. Okey, analisis memahami. Dia ada 6 elemen kan. Okey, dia kata sini kutub bar magnet diterbalikkan. Maksudnya tadi ni utara, ni selatan. Maksudnya tukar tempat lah. Utara, selatan tu. Apakah berlaku pada ayunan dawai kupram? Bila kamu terbalikkan ni saja. Kamu ubah kan. Utara turun ke bawah, selatan naik ke atas. Cuma tukar tu saja. Jadi kata apakah berlaku pada ni lah, arah ni lah kan. Arah pusingan ni lah. Ayunan dawai kupram. Jadi kita guna peraturan tangan kiri Fleming. Tangan kiri Fleming. Jadi cikgu ada tips sikit nak guna peraturan tangan kiri Fleming, tapi nak tunjuk dekat apa nama? Kita panggil online ni agak susah kan. Biasanya tangan Fleming ni mata kita letak dekat sini. Kita nak tengok kan. Dan arus daripada sini, nampak kan? Tukar ni, nampak kan? Dia akan turun dan dia akan bergerak. Sini wayar yang kita akan tengok. Dan akan pergi sini. Jadi kita anggap ni adalah terminal positif. Ini terminal negatif. Sekarang tukar. Ini jadi kutub selatan. Ini jadi kutub utara. Sebab dia kata dah terbalikkan. Betul tak? Okey. Bila tengok ni, cikgu cadangkan kamu. Kita guna peraturan tangan kiri. Kita ada jari pertama, ibu jari kita. Itu daya. Betul? Jari pertama kita, ibu jari itu daya. Itu letaklah jari pertama, daya, force. Jari kedua, jari telunjuk kita adalah apa nama? Medan magnet. Magnet kan? B, medan magnet. Okey. Dan jari ketiga itu jari hantu lah kan. Jari hantu kita panggil I, FBI. Ini macam polis lah, polis. Polis orang putih lah, FBI kan. Tapi untuk mengatakan kamu jari yang tips cikgu, jari kedua mesti kamu letakkan pada kutub selatan. Letak sekarang jari kedua kamu di kutub selatan. Letak sekarang. Nampak? Okey, tak apa, kita tengok arus mengalir. Arus mengalir, mata kita ni nampak arus yang lalu kat sini begini. Arus pergi sini, arus sini, arus sini. Arus masuk ke arus keluar? Cikgu tanya kamu. Duduk di sini. Masuk. Arus masuk ke arus keluar? Okey, jawapannya arus keluar. Keluar maksudnya arus tu macam nak tembak mata kamu. Dia keluar ke sini terus masuk. Dia nak tembak mata kamu ni. Faham? Nak cucuk mata kamu. Yang ini. Faham Itu arus keluar. Faham ke ni apa tadi? Faham. Faham. Adik seorang yang jawab ni kan. Okey. Itu dah. Yang lain berapa orang pun ni? 26. Mesti boleh faham kot kan. Okey, dia akan keluar kan. Kalau arus tu arahnya ke sini, cuba padamnya kan. Kalau arus ni macam ni, meninggalkan kita, contohlah kalau macam ni, ini arus masuk. Okey, ni arus masuk kan. Kalau arah sini, arus keluar. Arus keluar, tadi cikgu tunjuk apa? Jari kedua mesti tunjuk kutub selatan. Tunjuk sekarang, jari kedua kutub selatan. Arus mesti keluar. Jari ketiga, tunjuk ke muka kamu. Betul tak? Jari ketiga tunjuk ke muka kamu. Jadi, daya ke mana? Kiri. Ke kiri. Nampak? Daya akan ke kiri. Kau boleh nampak situ. Nampak kan? Cikgu harap boleh buat. Yang penting,
Jari kedua mesti letakkan di kutub selatan. Itu peraturan tangan kiri Fleming. Boleh? Kiri ada I, maksudnya arus dibekalkan. Ada arus dibekalkan. Kan? Okey. Cikgu teruskan ya. Saya rasa kamu boleh jawab. Tengok jawab apa ya. Berayun ke arah bertentangan. Boleh jawab kan? Berlawanan songsang ke kiri. Ini contoh. Okey, kita boleh jawab soalan seterusnya. Soalan kita panggil soalan E kan? E. Tengok sini. Dawai kupram kemudiannya digantikan dengan satu gegelung seperti tunjukkan rajah 6.2. Macam ni lah kan. Okey. Apabila switch dihidupkan, gegelung tersebut berputar pada satu arah. Dia akan berputar lah. Gegelung ni akan berputar. Maksudnya dia dah jadi seperti motor ke penjana. Siapa jawab? Dia jadi motor ke penjana sekarang ni? Motor. Motor. Kenapa motor? Motor mesti ada bekalan kuasa. Contohnya kipas dekat sekolah kamu. Kamu nak on kipas kan? Mesti kamu hidupkan switch. Maksudnya arus dibekalkan. Jadi kipas berputar. Kipas tu adalah motor. Boleh kan? Kipas tu adalah motor. Dia bukan penjana ataupun kita panggil nama lain dia dynamo. Okey, soalan pertama dia kata tandakan arah aliran arus dalam gegelung itu. Jadi kita senang je lah. Dan tentu kita tahu arus bergerak daripada terminal positif ke negatif apabila switch ni ditutup. Kan? Jadi apabila switch ditutup, jadi dia akan bergerak ke sini, arus bergerak ke sini, ke sini dan terus turun. Dan terus masuk ke terminal negatif. Ulang balik. Positif. Masuk sini. Pergi ke sini. Arah dia ke sini turun bawah. Dan terus ke terminal negatif. Kau boleh nampak kan? Jadi kita letak arah aliran arus dia. Okey kan? Okey, itu dia. Dia ternyatakan arah putaran gegelung tersebut. Kita masih lagi menggunakan peraturan tangan kiri Fleming. Peraturan tangan kiri Fleming maksudnya tangan kiri kamu menunjukkan, jari kedua menunjukkan kutub selatan. Kita consider yang ni. Ini arus masuk ke arus keluar? Mata kita di sini. Keluar. Tak tepat lah. Arus masuk. Faham? Boleh arus masuk. Tak faham lah masuk keluar. Jadi arus masuk. Arus masuk, arus tu meninggalkan kita. Arus keluar, dia nak cucuk mata kita. Boleh? Boleh. Jadi arus tu dia meninggalkan kita. Jari kedua tunjuk kutub selatan. Jadi meninggalkan kita. Jadi kamu dapati bahawa dayanya ke mana? Ke kiri ke kanan? Ke mana tu? Ke kiri ke kanan? Ke kanan. Okey, dah guna tangan Fleming tak? Okey, jari kedua tunjuk kutub selatan. Okey, arusnya adalah masuk. Okey, apa? Kiri kanan? Kanan kot. Ya, kamu tak ni lah. Ke kiri ni. Betul tak? Ke kiri. Okey, cuba buat yang ni pula. Yang bawah ni. Badan ni cuba buat yang bawah ni pula. Jari kedua tunjuk ke kutub selatan. Okey, arusnya keluar, tunjuk ke muka kamu. Dayanya ke kanan. Nampak? Jadi bila ni bergerak ke kiri ni ke kanan, jadi dia akan berputar dalam bentuk macam ni. Betul tak? Dia akan berputar dalam bentuk macam ni. Ikut jam ke lawan jam? Lawan jam. Ya, lawan arah jam. Kat sini. Lawan arah jam. Boleh ke ni? Faham cikgu ajar ni? Nampak tak? Boleh. Nampak. Cikgu sebenarnya, cikgu ada buat tangan tu. Ada masa cikgu buat. Okey, satu lagi perkara lagi cikgu nak terang. Walaupun soalan tak ada. Ini adalah motor, betul. Motor ni dia arus ulang-alik ke arus terus? Terus. Betul. Arus terus dia guna bateri. Lagi satu apa? Kata dia arus terus. Kenapa dia arus terus? Sebab dia gunakan
commutator. Boleh? Dia menggunakan commutator. Satu cincin commutator. Kalau arus ulang alik, kita guna bekalan, bukan macam ni kan? Kita guna bekalan dia macam ni. Boleh tu bekalan dia. Dan kita gunakan, tak guna commutator kan? Kita guna dua, gelang gelincir. Atau kita panggil, bahasa kita panggil slip ring. Two slip ring. Dua gelang gelincir. Dua cincin. Dua cincin kan. Kenapa dua cincin? Ada dua cincin. Cara nak ingat macam mana? Arus ulang cincin pertama, alik. Ada dua perkataan. Nampak? Ulang alik dua cincin. Kalau satu cincin, arus terus. Satu perkataan untuk terus, jadi satu cincin. Boleh? Ulang alik ada dua perkataan, jadi dua cincin. Nampak tak? Cara nak ingat lah. Kalau dia tak guna bekalan kuasa, dia tukar jadi mentol, dia akan jadi penjana. Dia tak guna bateri kan? Dia guna mentol ke? Dia guna mentol. Padam sikit lah, tak cantik lukis ni kan. Mentol. Katakan mentol dia lukis macam ni. Dia gantikan bateri dalam mentol. Dia sudah automatik jadi penjana. Bila penjana, dia pakai commutator, penjana arus terus. Kalau pakai dua cincin, penjana arus ulang alik. Itu saja. Boleh kan? Boleh kan? Kalau penjana, kita pakai tu. Okay. Tak ada masalah kan? Cikgu nak terang sikit lah tentang penjana dengan motor. Okey, boleh kan? Boleh, tak apa. Kita teruskan lagi. Kita buat soalan yang macam ni juga. Kita tunjuk kamu soalan fizik ni tak susah. Cikgu tunjuk soalan yang mudah dulu kan. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Kita buat soalan nombor 5.